Tun M. Oh, Tun M. Apa sudah jadi, Tun? Dengar-dengar Tun menangis dan semakin sakit kepala mendengar pengumuman tergempar istana mengangkat Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kenapa senyap membisu, Tun? Terkejut? Sultan Johor berjaya jadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Biasanya Tun lah yang paling awal memaki hamun raja-raja ni. Sebab Tun kan anti raja-raja. So, puas hati? Hancur pupus berkecai atas kedupangan, kejahilan dan kebodohan Tun mencatur kuasa? Marah ya? Koyak? Saya sokong Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Tun, begitulah roda kehidupan dalam percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia. Bila ada seseorang pemimpin di muka bumi Allah ini sombong, angkuh, takabur, tamak, melebih-lebih belagak jadi Tuhan depan rakyatnya, memang hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya faham, Tun. Tun M menangis, tertekan, sakit kepala, tak dapat tidur malam kerana Sultan Johor berjaya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 hari ini. Sehingga Tun M tak dapat berkata apa-apa kerana ini adalah kekalahan paling memalukan, kekalahan paling teruk dalam game politik besar Tun. Kita tidak perlu berbasa-basi di sini, kita tidak perlu sembunyikan apa-apa maklumat sulit. Biar saya terus ceritalah cerita-cerita rahsia politik panas Malaysia ni. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, sokong atau tidak, itu belakang cerita. Pakcik-makcik otok arum. Kalau anda semua perasan, viral satu potongan video yang dipaparkan oleh media-media arus perdana seperti TV3, TV1 yang merakamkan dan menggambarkan apa yang berlaku di Istana Kuala Lumpur semalam dalam proses pelantikan Sultan Johor sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Permaisuri Yang di-Pertuan Agong ke-16. Memeluk dan menangis ke arah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim. Dan ini gambar dan video yang paling sweet, yang paling menyentuh hati. Sampai Tun M pun cemburu, sakit hati. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong ke-16 adalah adik-beradik kandung penyambung legasi Sultan Iskandar dalam Malaysia.
Dan kita memang tahu sejarah kesusahan, penderitaan, perangkap politik yang dipasang oleh atuk kepada kerabat diraja Sultan Johor, khususnya keturunan Sultan Iskandar. Dan saya dapat merasai kegembiraan, kemanisan, happy ending kepada kehebatan legasi Sultan Iskandar yang mana anak-anak baginda sangat hebat dan luar biasa. Dalam percaturan kuasa Malaysia abad baru ini, dekad baru ini. Sehingga Tun, checkmate in game over, tak dapat berkata apa-apa tentang kejayaan keturunan anak Sultan Iskandar, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Dipilih dan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ia bukan mudah untuk dipilih dan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong. Ia adalah keputusan Majlis Raja-Raja Melayu dan tangan-tangan rakyat politik Malaysia. Dan apabila pengumuman dibuat oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja, maka Permaisuri Yang di-Pertuan Agong ke-16 terus mendakap abang baginda, iaitu Sultan Ibrahim, dengan cukup bangga terharu melihat kejayaan abang baginda berjaya melalui liku-liku dan kesusahan dalam percaturan kuasa Malaysia. Dan kini Tun dah semakin risau, semakin bimbang. Dah terbayang-bayang kiamat besar Sultan Johor berjaya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kelemahan Tun adalah kerabat diraja Sultan Johor. Dan Tun ingat saya tidak tahu tentang perkara ini. Kesilapan terbesar percaturan kuasa Tun sampai Tun tertekan, menangis tengok Sultan Johor berjaya menjadi Agong ke-17 adalah kerana Tun suka pandang rendah dengan Raja-Raja Melayu. Tun suka pandang rendah dengan orang lain. Dia rasa dialah yang paling hebat, dialah yang paling power, kabel dialah paling besar di dunia ni. Dialah yang lebih kaya daripada Raja-Raja. Dan ini adalah masalah pokok yang Tun tak sedar. Paling parah, paling sadis. Kenapa Tun gagal dalam percaturan kuasa ini sampai Tun malu melihat kehancuran legasi politiknya? Apabila Sultan Johor berjaya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17, ia adalah bukti terbesar, indikator jelas bahawa Tun M sudah hancur dan pupus dalam sejarah percaturan kuasa Malaysia. Sudah tidak ada peluang untuk Tun menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Kerana semua kejahatan dan dosa-dosa besar Tun kepada keturunan kerabat Sultan Johor. Seluruh dunia tahu, rakyat Malaysia tahu, generasi baru macam saya pun tahu betapa jahat, betapa zalim, betapa diktatornya Tun ini kerana cemburu melihat kehebatan legasi Sultan Johor. Bermacam-macam fitnah politik dan propaganda politik direkayasa oleh Tun dan mesin-mesin medianya di dalam Malaysia dan seluruh dunia untuk memburuk-burukkan kerabat Sultan Johor ini. Kalau anda buat kajian dan pembacaan, dan akhirnya game untuk menghancurkan kerabat Sultan Johor ini gagal di peringkat antarabangsa maupun di dalam Malaysia. Berpuluh-puluh tahun Tun merancang perkara ini dengan kabel-kabel besarnya dan media-media kapitalisnya. Maka saya tidak terkejut apabila Tun malu-malu kucing nak ucap tahniah kepada Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim yang telah berjaya
mencapai puncak kekuasaan tertinggi dalam sejarah percaturan kuasa dunia, baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. Menjadi ketua negara Malaysia yang baharu menggantikan yang di-Pertuan Agong ke-16. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Muhyiddin Hadi Bawang, Parti Perikatan tidak ada ucapkan tahniah kepada Sultan Johor kerana mereka ini kita memang tahu adalah kumpulan pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu Islam. Berdasarkan perisikan maklumat dan intelligent information, kita memang tahu ada pengkhianat-pengkhianat dalam negara Malaysia yang anti Raja-Raja Melayu Islam. Kita memang tahu ada yang tak suka dengan sistem beraja Melayu Islam ini kerana semua Raja-Raja Melayu Islam bersatu bergabung mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan kestabilan ekonomi politik negara, menyelamatkan negara daripada jatuh bankrupt, dijual dan dilelong, sekalipun semua Raja-Raja Melayu Islam ini dibuli dan dizalimi oleh Tun berpuluh-puluh tahun. Walaupun kuasa mutlak Raja-Raja Melayu Islam ini dikurangkan dan malah master plan politik sebenarnya adalah untuk menghapuskan sistem beraja Melayu Islam, tetapi ia gagal dibuat dengan cukup sempurna oleh Tun. Kerana Tun suka pandang rendah dengan kehebatan Raja-Raja Melayu Islam yang tidak pernah kalah dalam percaturan kuasa dunia. Raja-Raja Melayu Islam adalah simbol kepada kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia. Raja-Raja Melayu Islam adalah simbol kepada keharmonian, perpaduan dan kemakmuran 33 juta rakyat berbilang bangsa, berbilang agama. Kewujudan Raja-Raja Melayu Islam yang semakin berkuasa di Istana dan Putrajaya hari ini adalah simbol kehebatan negara Malaysia dalam percaturan kuasa dunia yang tidak boleh dianjing-anjingkan dan tidak boleh dilembukan oleh mana-mana kuasa besar asing di seluruh dunia. Dan sememangnya yang menghalang semua kerja-kerja Tun untuk menjual dan melelong negara Malaysia kepada Israel adalah Raja-Raja Melayu Islam, dan ini sumbangan terbesar institusi Raja-Raja Melayu Islam. Hasil perisikan maklumat dan kajian penyelidikan saya sebagai political scientist dalam korpus ilmu sains politik dalam bidang percaturan kuasa dunia yang saya kaji bertahun-tahun di negara ini maupun di peringkat antarabangsa. Saya juga dapat maklumat Tun dan kabel-kabel besarnya sangat marah dan sakit hati apabila saya menyokong Raja-Raja Melayu Islam ini. Saya menyokong Kerajaan Anwar, saya menyokong Sultan Ibrahim, Sultan Johor menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. Let's be clear, Tun. Saya secara peribadi tidak ada masalah dengan Raja-Raja Melayu Islam kerana mereka semua tidak pernah memaksa dan torture saya untuk minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Tetapi berbeza dengan cara Tun bermain kuasa depan saya. Tun mengheret saya dengan satu konspirasi fitnah liwat. Sejak tahun 2019, torture dan paksa saya untuk minta diliwat dengan Anwar Ibrahim agar saya dan Anwar Ibrahim hancur dalam percaturan kuasa ini. Setelah Tun dapat tahu saya siapa dalam percaturan kuasa Malaysia. Saya akan ulang tayang semua kisah-kisah benar dan maklumat sulit ini sewaktu Tun menculik dan menangkap saya secara zalim 7 hari 7 malam tahun 2019 lalu. Dan ketakutan terbesar Tun adalah Jufazli Syekh Ahmad. Kerana saya tidak akan mengejar anjing-anjing politik Tun, saya hanya akan mengejar big boss anjing-anjing politik itu. Saya tidak ada masalah dengan anjing-anjing kurap Tun.
Saya cuma terkejut dan terkilan apabila Tun menunjukkan wajah politik sebenar bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang depan mata saya, menculik saya 7 hari 7 malam atas nasihat kabel-kabel besar Tun di seluruh dunia, hanya kerana kumpulan Tun yang anti Raja-Raja Melayu ini, khususnya anti kepada kerabat Sultan Johor, melihat saya ini adalah neutral, menyokong sistem Beraja Melayu Islam dalam Malaysia. Kalau kita imbau semula, macam mana saya terlibat dalam percaturan kuasa Malaysia bermula tahun 2014. Isu 1MDB meletup macam bom nuklear. Saya tidak ada masalah dengan Tun M. Tetapi perang antara saya dan Tun M ini semakin dahsyat adalah kerana Tun Kantoi bersama kumpulan politik Tun memaksa saya untuk minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Maka akhirnya, saya menemui titik kelemahan Tun dalam percaturan kuasa Malaysia. Kelemahan pertama, saya mendapati Tun sangat takut dengan Raja-Raja Melayu Islam yang masih gagal untuk dihancurkan hari ini, terutamanya kerabat Sultan Johor yang Tun paling benci. Maka apabila saya dapat maklumat panas ini, saya jumpa jalan macam mana nak perangkap Tun. Dan saya berjaya. Tun tahu apa yang saya maksudkan. Kedua, kelemahan Tun M adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah cukup silap dalam percaturan kuasa dunia ini, dalam percaturan kuasa Malaysia. Tun mengheret nama saya hanya kerana Tun terlalu obses, terlampau gila dengan master plan politik untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Hanya kerana Datuk Seri Anwar pernah hantar mesej kepada saya dalam Instagram, hanya kerana Tun pernah nampak saya bergambar dengan cukup mesra dengan Datuk Seri Anwar. Tun beranggapan saya ini boleh dibeli dan boleh menjadi Trojan horse, boleh menjadi alat politik Tun untuk dipaksa minta diliwat dengan Anwar Ibrahim dan kemudian menjadi berita utama di seluruh dunia, di seluruh stesen TV1, TV2, TV3, Isra Awani. Oh, Ju Fazli diliwat oleh Anwar Ibrahim. Tetapi sial, cukup sial. Projek ini gagal kerana Ju Fazli ini terus mendedahkan semua rahsia Tun, Muhyiddin, Hadi Bawang dan kumpulan politik Tun yang akhirnya menyaksikan kehancuran yang cukup sadis dan dahsyat sehingga Tun marah apabila setiap kali saya bersuara mempertahankan Raja-Raja Melayu Islam, menyokong kerajaan Anwar Ibrahim, Tun menangis, tertekan, sakit kepala, sakit jantung, tak dapat tidur malam. Kerana antara kita berdua, Tun, dosa-dosa besar Tun terlampau besar depan mata saya. Saya terkejut Tun bertindak seperti itu. Saya tidak pernah menculik Tun dan 7 keturunan Tun. Saya tidak pernah memaksa Tun untuk diliwat dengan Anwar Ibrahim atau orang lain. Saya tidak pernah tangkap Tun atau dakwa Tun dalam mahkamah. Walaupun saya tahu saya mempunyai orang yang sangat ramai dan saya lebih berkuasa daripada Tun, sehingga saya berjaya tumbangkan Tun di Putrajaya. Sampai Tun melutut dan merayu depan saya untuk minta jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Now, Sultan Johor sudah berjaya menjadi di-Pertuan Agong ke-17. Saya perlu jujur dan transparent. Saya perlu memberi kenyataan terbuka ini. Jika selama ini Tun menganggap saya sebagai musuh,
kerana saya lebih hebat daripada Tun. Saya kira inilah kelemahan terbesar Tun, selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lihat, Sultan Johor berjaya jadi Di-Pertuan Agong ke-17. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10. Dua individu ini, dua manusia hebat ini yang Tun paling benci, berada di puncak kekuasaan sedangkan Tun di bawah kaki mereka hari ini. Kesombongan, keangkuhan, kedupangan Tun dalam percaturan kuasa memakan diri Tun sendiri. Kerana Tun terlalu takut dengan bayang-bayang Sultan Johor, kerabat Sultan Johor punya bayang-bayang. Hatta anak-anak Sultan Johor yang tak ada salah tu pun Tun sakit hati. Yang tahu tu tahulah, yang tak tahu tu pergi lagi lah belajar mencatur kuasa dengan Jufazli Syamat. Takut dengan bayang-bayang Anwar Ibrahim. Sampai saya ni, gigih betul Tun tangkap saya, culik saya 7 hari 7 malam. Mentah-mentah lah muka saya ni handsome, muka jambu, famous. Wah, berani ya Tun. Paksa-paksa saya minta diliwat dengan Anwar, torture saya, kurung saya dalam satu tempat. This is the result. Ni keputusannya. Apabila Tun menghancurkan saya dengan konspirasi-konspirasi projek politik besar untuk menghancurkan masa depan hidup saya, untuk minta saya diliwat dengan Anwar Ibrahim, akhirnya Tun yang hancur, bukan saya. Saya masih boleh bersuara dalam negara ini kerana saya tidak ada agenda untuk menjadi Perdana Menteri. Buat kali ketiga seperti Tun, saya tak rugi apa-apa, saya untung. Saya untung melihat Sultan Johor jadi yang Di-Pertuan Agong ke-17. Saya untung besar melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Look at me. Tun ada nampak saya kena tangkap tahun ini? Tak ada. Kerana orang-orang saya tahu, saya ni pro kerajaan. 4 tahun lalu, 4 orang Perdana Menteri tangkap saya, termasuk Tun Muhyiddin, bosku Mak Ilambo. Anda semua bergabung dan bergotong royong menggunakan master plan politik sama, hancurkan saya, tangkap saya. Alhamdulillah anda semua sudah hancur dan pupus selepas menangkap saya, walaupun saya tidak ada jenayah. Kelemahan terakhir Tun dalam percaturan kuasa dunia ini adalah kebergantungan Tun dengan kabel-kabel besar, institusi-institusi kuasa besar dan negara-negara kuasa besar di seluruh dunia. Tun ingat kalau Tun tulis surat kepada 3 orang PM Israel, Tun tidak akan hancur dalam percaturan kuasa Malaysia. Tun ingat kalau Tun buat loan dengan World Bank dan IMF secara senyap tanpa kelulusan agung raja-raja dan rakyat, Tun akan lebih lama berkuasa beratus-ratus tahun, takkan tumbang. Tun ingat kalau Tun ada hubungan sulit dengan Amerika, Israel, di belakang raja-raja Melayu Islam, Tun akan jadi raja dalam Malaysia, Tun akan jadi presiden ala Amerika dalam Malaysia. So ini adalah kesilapan paling parah yang saya amati, yang saya temui dalam kitab percaturan kuasa dunia. Tun kena game, kena tipu oleh kabel-kabel besar sendiri. Sebab ia membuktikan depan mata saya, there is no guarantee Israel, Amerika, World Bank, IMF, kuasa-kuasa besar seluruh dunia, walaupun mereka bergabung untuk angkat Tun dalam Malaysia, tetapi akhirnya mereka lah yang menghancurkan Tun. Kerana Tun kena tipu, kena game. Tun ingat kalau Tun lawan raja-raja, kurangkan kuasa raja-raja, Tun akan semakin berkuasa. Tetapi rupa-rupanya Tun yang hancur dan pupus, hilang kuasa hari ini. Sampai Tun tak boleh terima kenyataan Sultan Johor, keturunan hebat Sultan Iskandar,
menunjukkan satu karma politik yang cukup powerful. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim berjaya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Bukan Tun yang dilantik jadi Agong ke-17. Why? Because ialah Israel, Amerika, kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Hatta Rothschild tidak dapat membantu Tun dalam percaturan kuasa Malaysia ini lagi. Saya perlu terus terang. Akar pokok dalam percaturan kuasa Malaysia ini masih kukuh, terutamanya akar pokok yang lama. Tun gagal hancurkan akar pokok itu. Tun hanya tebang dia punya ranting-ranting sahaja. Yang faham tu fahamlah pasal analogi pokok ni ya. Dulu Tun ni curi dan tangkap saya, dia kata Ju Fazli pokok lama pokok baru. Tun apa sudah jadi? Pokok lama semakin berkuasa. Menang dalam percaturan kuasa ini. Anwar Ibrahim, Zahid, UMNO, Pakatan Harapan, Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja, Kerajaan Rakyat. Menang Tun, hancurkan Tun. Muhyiddin Hadi Bawang Perikatan sampai jadi gila. Sebagai kesimpulan dan sebagai pengajaran, saya harap Tun belajar daripada kesilapan ini. Saya tidak ada dendam politik kepada mana-mana Perdana Menteri yang menangkap saya atau mana-mana penguasa yang menzalimi saya di negara ini, kerana saya tak rugi apa-apa. Saya yang paling untung dalam percaturan kuasa dunia ini. Seluruh dunia tahu. Oleh hal demikian, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang bersekongkol, yang bergotong royong menangkap saya, sehingga saya cukup bangga apabila elit-elit politik, oligarki politik mengikuti master plan politik saya dengan cukup dekat. Saya perlu bagi kredit dan pujian kepada diri saya sendiri kerana sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai kingmaker baru politik dunia, master plan politik yang saya laksanakan ini cukup sempurna dan tidak ada cacat celahnya. Dan inilah kelemahan Tun. Master plan politik Tun bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang menjadikan Perikatan Pejuang Parti Muda, Parti Lebay sebagai pembangkang dan parti yang pupus. Sedangkan master plan politik saya terbukti benar. Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri, Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia kekal berkuasa, mengekalkan kedaulatan negara, UMNO tidak pupus, gagal dihancurkan oleh Tun. So, jangan terlalu overconfident Tun. Walaupun ada kabel besar, guna kabel Israel, Amerika, tulis surat kepada 3 PM Israel, jumpa Presiden Amerika, bermain wayang politik, dapat dana pinjaman daripada World Bank dan IMF. Semua ini menjadi penyebab Tun hancur dan pupus atas izin kuasa Allah di Putrajaya. Akhir kata, saya doakan segala dosa-dosa Tun diampunkan. Sebab apa yang Tun buat depan mata saya itu, cukup-cukup menjijikkan, meloyakan, memuntahkan dan mengejutkan saya juga. Orang paling tua yang sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada generasi saya, menunjukkan contoh yang buruk yang tidak bertamadun depan mata saya. Saya kesian tengok Tun apabila Tun tangkap saya 2019, Tun berubah jadi iblis, jadi syaitan, jadi dajjal. Yang sangat tamak kuasa di dunia sampai Tun hancur, tumbang terguling-guling oleh Ju Fazli Syamat, oleh Anwar Ibrahim, oleh rakyat, oleh Raja-Raja Melayu Islam di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Tun M dan kuasa-kuasa besar asing di belakangnya tidak ada kuasa. Di tanah negara Malaysia berdaulat dan merdeka ini, atas rasa setia kepada raja dan negara, saya kekal menyokong Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Saya kekal menyokong Sultan Johor
yang berjaya menjadi Agung ke-17 hari ini. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Kerajaan Anwari Ibrahim, yang berjaya keluar daripada perangkap kuasa Tun M sampai Tun menangis tertekan jadi gila di rumahnya hari ini kerana terkejut Dulia Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim berjaya diangkat menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17 secara rasmi hari ini. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam. Allah kirim salam rindu Tun. Sekian. Terima kasih.